kembali itu boleh dirujuk pada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi mengganggu perbahasan yang hormat. Tadi beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PTPTN. Itu tak betul. Itu manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini. 2013 sila tarik balik. Itu tak ada. Tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang berhormat Mana manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 3612 yang berhormat. Itu manifesto lama. Gunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PTPTN. Jadi saya harap beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Sila. Yang berhormat Kampar, sila duduk. Yang berhormat Ahli Parlimen dari semalam yang hormat tak hormat peraturan mesyuarat. Menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu ahli yang sedang berbahas. Itu juga menjadi kesalahan. Beluran, kalau beluran boleh tunjukkan manifesto, saya akur. Tapi mana? Jangan buat bohong dalam parlimen. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma? Bila? Mana? Tunjukkan. Yang boleh tunjuk tak? Sila duduk. Amaran kali pertama. Saya akan gunakan peraturan 37.2 supaya Ibu Kampar jangan berdiri lagi untuk mengganggu pembahasan. Terima kasih, Yang Hormat Speaker. Saya minta keputusan point order. Point order 36.12. Saya minta keputusan daripada point speaker. Kampar tak faham bahasa Melayu, speaker. Tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada parti mana yang buat manifesto pendidikan percuma dan PTPTN hapuskan. Saya minta. Jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. Saya minta Puan Speaker. Saya minta Puan Speaker bagi satu keadilan. Mereka sebelum tu. Point of order 36.12. Yang berhormat Kampar, sila duduk. Saya akan buat petua. Tadi yang berhormat Beluran tidak sebut mana-mana parti. Ya. Duduk. Dan juga dengar speaker. Yang berhormat Beluran kata jangan buat apa-apa janji dan tidak sebut siapa-siapa. Jadi saya rasa jangan belajar sebagai ahli parlimen, belajar. Dan yang berhormat Kampar, kalau tak puas hati boleh buat usuh. Saya sudah kata saya akan gunakan peraturan mesyuarat 37.2 supaya jangan mengganggu pembahasan dalam Dewan. 5 minit dah masa berlalu. Mana dah tadi ni, dah hilang idea dah. Saya pertamanya ingin mengucapkan syabas kepada Menteri Kewangan kerana telah membentangkan bajet yang terbesar dalam sejarah pembentangan bajet negara kita. Dalam meneliti bajet, ianya menyentuh semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Yang Hormat Speaker, saya meneliti bacaan-bacaan huraian dalam sektor pendidikan, namun tidak menjumpai pembentangan Menteri Kewangan untuk memberi pendidikan percuma pada rakyat Malaysia. Tidak juga dicatat di dalam bajet hasrat kerajaan untuk menghapuskan hutang PTPTN. Sebaliknya, dicatat bahawa subsidi yang disediakan kerajaan untuk pelajar SBP, Sekolah Berasrama Penuh, akan dikaji. Dan anak-anak mahakaya akan ditarik balik daripada menikmati subsidi ini. Begitu juga beberapa program di IPTA. Yurannya akan dikaji bukan untuk dikurangkan tetapi untuk dinaikkan. Masalahnya, Yang Hormat Speaker, ada pemimpin-pemimpin sebelah sana yang melaung untuk memberi pendidikan percuma dan menghapuskan hutang PTPTN untuk rakyat Malaysia. Tetapi tidak direflek dalam bajet ini. Moral of the story, Yang Hormat Speaker, jangan janji nak bagi pendidikan percuma dan jangan janji untuk menghapuskan hutang PTPTN seluruhannya. Begitu juga kalau kita tengok isu beras.
Isu beras putih tempatan masih belum ditangani sepenuhnya oleh kerajaan sehingga kini. Isu kenaikan harga beras putih import berbanding dengan beras putih tempatan masih belum dikawal dan belum diselesaikan. Isu cadangan dan shore. Speaker, point order 36.12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang menirukan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina Yang majlis. Speaker, semalam saya tegur dia Bagi ini. saya habis dulu point of order. Dia berjangka menggunakan peraturan dan ahli itu 36.12 dirujuk berjangka pada dengan jawatan kuasa hak dan kebebasan 37.2 bagi mengganggu besar itu. perbahasan yang hormat. Tadi beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PTPTN. Itu tak betul. Itu manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini. 2013 Sila tarik balik. Itu tak ada. Tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang berhormat Mana Kampa. manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 36.12 yang Yang berhormat Itu tidak manifesto boleh lama. disalahgunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PTPTN. Jadi saya harap beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Yang hormat. Sila. Yang berhormat Kampa, sila duduk. Yang berhormat Ahli Parlimen dari semalam yang hormat tak hormat peraturan mesyuarat. Ya. Menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu ahli yang sedang berbahas. Itu juga menjadi kesalahan. Beluran, kalau beluran boleh tunjukkan Yang berhormat manifesto, Kampa, saya sila akur. duduk. Tapi mana? Jangan buat bohong dalam parlimen. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma? Bila? Mana? Tunjukkan. Yang Boleh berhormat tunjuk tak? Kampa, Beluran. sila duduk. Amaran kali pertama. Saya akan gunakan peraturan 37.2 supaya Ibu Kampa jangan berdiri lagi untuk mengganggu pembahasan. Terima kasih yang hormat Speaker. Isu Mas Speaker, saya cadangan minta dan keputusan shore. point order. Pengurusi Point order jawatan kuasa 36.12. Saya yang minta berhormat. keputusan daripada point speaker. Kampa tak faham bahasa Melayu, Speaker. Tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada parti mana yang buat manifesto pendidikan Madam percuma Mansur. dan PTPTN Madam hapuskan. Mansur, ya. Saya minta. Jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. Saya minta He Puan is Speaker. admitting. Saya minta Puan Speaker bagi ada satu dalam keadilan. manifesto mereka sebelum tu. Point of order 36.12. Yang berhormat Kampa, sila duduk. Saya akan buat petua. Tadi yang berhormat Beluran tidak sebut mana-mana parti. Ya. Duduk. Dan juga dengar speaker. Yang berhormat Beluran kata jangan buat apa-apa janji dan tidak sebut Masa siapa-siapa. Jadi saya rasa jangan. Belajar sebagai ahli parlimen, belajar. Dan yang berhormat Kampa, kalau tak buah hati boleh buat usuh. Masa. Saya sudah kata saya akan gunakan peraturan mesyuarat 37.2 supaya jangan mengganggu 3 minit. perbahasan dalam Dewan. 5 minit dah masa berlalu. Mana dah tadi ni, dah hilang idea dah. Ya, beras putih tempatan. Hilang dah itu. Beras putih tempatan masih tidak ditangani. Beras hilang, beras putih hilang. Begitu juga ada yang Bapak Speaker. Nakol dilihat sebagai tidak berfungsi untuk menangani masalah beras putih tempatan. Bukan saja masalah kos sara hidup, tapi masalah beras putih tempatan. Kerajaan membuat statement akan mengolah satu dasar untuk menangani isu beras putih tempatan. Tetapi sehingga kini kita tidak melihat tindakan dan perencanaan yang teliti yang diambil oleh Nakol. Begitu juga isu beras putih tempatan yang dikampit, ditukar, dimanipulasi sebagai beras putih import masih berleluasa. Isu beras putih tempatan yang hanya kelihatan di PRK dan di jualan medani masih terlalu ketara yang Bapak Speaker. Masalahnya sekarang ini pencelah sikit. Boleh? Nama kementerian sekarang adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Setuju tak Beluran? Kita tukar nama Kementerian Pertanian dan Tak Terjamin Makanan. Terima kasih. Tuan. olahan daripada
kementerian kelak. Yang Mohd Speaker, sekarang ni seolah-olah beli beras putih ini pada harga RM4 dan ke atas menjadi sesuatu yang normal. Tidak ada lagi beras putih ataupun susah untuk didapati beras putih tempatan yang harganya RM2.60 1 kilogram. Saya bertemu dengan beberapa pesawah di Kedah baru-baru ini. Mereka tanya dengan saya, Yang Mohd, dia kata, kenapa pembelian padi sekarang ini dah turun daripada 1.800 kepada 1.450. Yang 1.800 itu, Yang Mohd Speaker, tidak normal. Yang turun kepada 1.450 juga tidak normal. Kerana harga kawalan pembelian padi yang dibuat oleh kementerian adalah pada kadar 1.300. So semua ini menunjukkan bahawa ada keadaan yang tidak normal yang menjadi sesuatu yang normal pada ketika ini kerana tidak dikawal oleh kerajaan dan kementerian sepenuhnya. Sebab itu saya ingin tanya, bila keadaan normal yang tidak normal ini akan ditangani sepenuhnya oleh kementerian dan juga kerajaan. Saya mengeluarkan hasrat untuk mengenakan pendekatan 5 kali tanaman padi dalam 2 tahun, 5-2. Sebenarnya perkara ini telah pun diumum 3 tahun yang lalu dan 2 tahun selepas 1 tahun yang lalu juga diumum oleh menteri pada ketika ini. Tetapi disentuh di dalam bajet kali ini. Tentulah dalam pengumuman ini banyak perkara yang diambil kira oleh kerajaan. Isu mengenai kualiti tanah dan nutrien itu merupakan isu yang saya diberitahu ketika duduk di sana dulu. Perlu ditangani isu ini. Isu sistem pengairan dan infrastruktur yang sedia ada perlu baik ditambah dan baik pulih. Isu kooperasi yang tinggi. Isu yang melibatkan satu isu besar iaitu penambahan subsidi. Subsidi baja, subsidi racun, subsidi benih padi, subsidi jualan dan sebagainya perlu ditambah jika ditanam 5 kali dalam masa 2 tahun. Dan semua itu harus direflek di dalam bajet. Inilah cadangan kerajaan tahun depan ini. Dia akan mengolah pendekatan 5-2 sepenuhnya. Tetapi kita tidak nampak direflek, diterjemahkan di dalam bajet. Sebab itu saya ingin tahu apa langkah-langkah kerajaan untuk memastikan kehendak 5-2 ini dapat dicapai oleh kerajaan pada tahun depan. Kerana ianya penting, Yang Mohd. Kalau tidak ditangani, isu ini akan menjadi satu yang retorik yang diumum oleh menteri dan sekarang ini diumum oleh Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Di dalam sektor pentadbiran awam, kita melihat bahawa kerajaan mempunyai iltizam dan kehendak untuk mereformasikan sektor pentadbiran awam. Antaranya adalah akan mengubah rang undang-undang iltizam kecekapan pentadbiran awam. Ini antaranya. Dan tentu sekali ada pegawai kerajaan yang bertanya pada kita, bukankah sekarang ini pegawai kerajaan dikawal melalui peraturan, sebagai contoh peraturan pegawai am, kelakuan dan tata tertib 1993, arahan perbandaraan dan semua peraturan yang mengawal kecekapan, peraturan ini adalah untuk mengawal kecekapan pentadbiran awam itu sendiri. Jadi mereka tanya, apa perlunya satu rang undang-undang untuk mengawal KPI, tata tertib pegawai-pegawai awam kerajaan, sedangkan pada ketika ini ada peraturan, ada undang-undang untuk mengawal prestasi mereka. Mereka tanya, tuh, adakah ini hasrat di sebalik untuk mengurangkan kaki tangan awam yang ada golongan kata terlalu gemuk dan perlu dikuruskan? So is this the backdoor approach untuk mengurangkan kaki tangan awam di negara kita? Saya minta kementerian untuk perjelaskan perkara ini. Tahun ini dan tahun depan adalah proses secara undang-undang untuk memulihkan persempadanan semula kawasan-kawasan pilihan raya dibuat di negara kita. Dan dalam mengubah persempadan semula ini, saya sebagai wakil rakyat daripada Sabah ingin mengingatkan kerajaan bahawa ada dokumen di dalam Intergovernmental Committee Report
yang menjadi sebahagian daripada MA 63, sebahagian daripada 63, yang meletakkan Sabah, perjanjian dulu 1963. Dalam perjanjian itu meletakkan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam perjanjian itu, dalam Intergovernment Report, harus menguasai 1/3 daripada kursi-kursi Dewan Rakyat ini. Dan apabila Singapura keluar daripada Malaysia, seharusnya yang memat speaker, ya orang Sarawak. Kursi Singapura pada ketika itu, Sabah 16, Sarawak 24, Singapura 15 kursi. Seharusnya ketika Singapura keluar daripada Malaysia, kursi 15 itu harus diserah kepada Sabah dan Sarawak bagi mengekalkan semangat Intergovernmental Committee yang sebagian daripada MA63 itu bagi Sabah dan Sarawak, kehadiran Sabah dan Sarawak dalam negara Malaysia ini. The spirit was, kita harus kawal 1/3 daripada kursi Dewan Rakyat. That was the spirit of the formation of this country. Tetapi along the way, spirit ini hilang. Exercise yang lalu tidak langsung mengambil kira the spirit ini, pembentukan Malaysia ini, agar Sabah Sarawak diberi 1/3 daripada jumlah kursi Dewan Rakyat. Dalam exercise persepadanan semula yang akan dilakukan oleh kerajaan tahun ini, tahun depan dan tahun 2025, spirit ini harus dikembalikan oleh kerajaan. Not because kita Sabah Sarawak, tapi that was the spirit of the formation of this country. Kenapa ada spirit ini? Kerana ketika itu orang Sabah memberi syarat bahawa kita akan join Malaysia, but these are the things that we want you to fulfill, to promise us. Supaya kerajaan persekutuan tidak mengubah undang-undang sesuka hati tanpa merujuk kepada kedua-dua negeri ini. You like it or not? Sahabat saya daripada Perak, daripada Kelantan, sama ada suka atau tidak suka, but that was the spirit of the formation of this country, Malaysia. So kita kena honor itu. Ya, beluran sikit. Perkara yang fundamental yang beluran timbulkan dan saya anggap ia sangat-sangat mustahak. Tapi di samping soal itu ada juga persoalan-persoalan lain dalam persepadanan semula. Soal weightage, bandar, luar bandar. Juga kajian tentang peranan Dewan Negara. Setujukah Yang Berhormat kalau kita buat kajian betul sebelum kita rush untuk buat persepadanan semula kali ini? Exactly the point. Beluran, boleh tambah sikit. Di Semenanjung ini ada weightage, ada perkara-perkara yang harus dipertimbangkan. Tentang Perlembagaan Persekutuan, tetapi untuk Sabah dan Sarawak, spirit of the formation of this country perlu dihormati. Jadi dalam mengira persepadanan semula ini, soal populasi, bilangan populasi, soal keluasan kawasan bukan menjadi perkiraan. Soal komposisi kaum seperti yang berlaku di tanah Semenanjung ini tidak boleh dijadikan sebagai perkiraan untuk menjelaras semula kawasan-kawasan parlimen di Sabah dengan Sarawak. Kerana asas dan spiritnya harus dibelakangi oleh semangat pembentukan negara Malaysia. Beluran, nak tanya sikit untuk Perlembagaan Saya ada 5 minit extra time. Can you ask this guy to sit down, please? Saya minta pandangan sikit. Ini penting. Ini saya untuk, sudah guna peraturan mesyuarat 37.2 supaya tidak membenarkan Yang Berhormat Kampar untuk mengganggu Dewan. Yang Berhormat, saya mengelolokkan tambahan peruntukan khas yang dibuat oleh kerajaan. Daripada 300,000, 200,000 kepada 300,000 kepada 600,000 tahun 2025 ini sebagai peruntukan khas untuk Sabah dan Sarawak. 600 juta untuk tahun depan. Ini merupakan satu penambahan yang dinamik, yang besar dan terbesar. Namun walaupun kita berterima kasih dan menghargai kesungguhan kerajaan,
Tetapi rakyat Malaysia yang berada di Sabah tidak dihalang untuk bertanya atas faktor apa, kuantum apa, formula apa. Perkiraan 600,000 ini dibuat oleh kerajaan. 600 juta ini dibuat oleh kerajaan. Dia tidak boleh bagi, oh I give you 300,000, 300 million this year. Tahun depan I bagi you 600 juta tahun depan. Tak. Orang Sabah sekarang yang Mas Speaker dah tahu baca undang-undang. Dia tahu what is the formation of the country. Dia tahu apa dia semangat dan juga perjanjian Malaysia 63 ini. Dia tahu baca perlembagaan Malaysia kerana dalam perlembagaan Malaysia perkara 112C dibaca bersama dengan jadual ke-10 perlembagaan Malaysia. Dia meletakkan bahawa Sabah dalam mengurus peruntukan khas ini perlu dibagi. Formulanya adalah 40% of the net revenue collected from the state. It's in the perlembagaan persekutuan. Jadi kalau katakan bagi 300 million dan 600 million, Sabahan, you cannot stop the Sabahan from asking the government, the federal government, at what formula you come about to this figure. Apa formulanya? Kalau ikut formula, kalau ikut perlembagaan persekutuan, kalau 600 million, berarti the net revenue collected from the state 2.4 billion. Is that the figure? Is that the figure? Sila gulung. Maknanya kerajaan harus terbuka, open mengenai perkara ini untuk menghormati perlembagaan persekutuan dan mengembalikan the spirit of 112C dan jadual ke-10 untuk memberi what is due kepada Sabah. 40% of the whatever net revenue collected from the state. Itu merupakan perkara yang penting. Jadi kerajaan walaupun dikatakan bahawa kerajaan persekutuan terbeli berbilion-bilion ringgit kepada Sabah. Tak, peruntukan khas ini berbeza dengan peruntukan di bawah perlembagaan persekutuan perkara 109. Yang itu adalah komitmen kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri. But for Sabah, Sarawak pun tak ada 40%. Dalam sidul 10, jadual ke-10 perlembagaan persekutuan, Sarawak tidak diletakkan kuantum 40%.